Tadang! Sakit jantung. Wow. Maksudnya, macam mana rasa sakit jantung? Tahu? Kalau tahu, stay tune. Lepas ni, cerita dalam video ini. Stay tune. Hai, Assalamualaikum. Happy Chinese New Year. Kongsi Fat Chai. Okay. As introduction, aku bukan doktor, nurse pun bukan, okay. Bawa ambulans pun bukan. Tapi selalulah kerja aku ni turun naik hospital lah kan. Okay, hari ni aku nak share about heart attack. Wow, seram kan? Okay, penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung ada berkait rapat dengan sistem peredaran jantung dan pembuluh darah. According to Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, penyakit kardiovaskular ni adalah penyebab utama kematian di Malaysia. And with statistik of Kementerian Kesihatan Malaysia juga ni, okay, anggaran penyakit coronary ni adalah sebanyak 40,000 kes dalam masa setahun, setiap tahun. Okay, statistik ni ialah pada tahun 2019 lah. And kadar kematian yang dianggarkan ni, kalau kita nak tahu, ia adalah 2.5 kali ganda, 2.5 kali ganda lebih tinggi berbanding kanser di kalangan wanita. Tu statistik lah kan, statistik. Apa yang buat aku nak cerita pasal sakit jantung ni ialah sebabnya atas urusan kerja aku lah. Okay, 2 minggu lepas, one of my client kena heart attack. Kejut jugalah. Kejap. Untuk orang yang baru tahu atau yang nak tahu, okay, aku ni dulu obesity. Sekarang pun masih overweight lah, belum kurus pun. BMI pun belum cun lagi. Dulu berat aku lebih kurang dalam 108 kilo atau nak dekat 110 lah berat kan. Lebih kurang in January 2020, biasalah tahun baru, buat azam baru lah. Entah apa mimpi dah, aku pun buat azam, aku nak kurangkan berat badan. Alhamdulillah sekarang berat dah 83 kg. Turun naik 83 lah. Lebih kurang dalam 25 kg loss lah, over the 1 year lah, over the whole 1 year. Tak payah cerita pasal berat aku lah. Aku bukan cerita pasal berat, tapi apa yang aku nak share ni ada kaitan dengan perjalanan cerita aku lah, untuk lose weight ni juga. Sebenarnya adalah beberapa kawan, friends dekat FB, kat IG yang terinspired dengan progress aku ni. Dan yang orang yang aku nak cerita ni, one of my client ni pun, dia pun antara salah seorang yang terinspired lah. And he changed his lifestyle semenjak 6 bulan lepas. Okay, he eat healthy. Okay, diet. Nombor 1 dia buat diet. And nombor 2, dia start exercise. Lepas tu, this client of mine ni, dia pun antara yang aku cakap terinspired dengan aku punya rutin. Okay, so dia adalah selalu tanya aku makan apa, macam mana nak diet. Okay, so aku punya method senang je, CV aku senang je. Nombor 1, no oil. Nombor 2, cut sugar. Kalau korang masih minum gula, suka gula, cut. Tapi macam aku dah tak minum sugar dah lama dah. And paling yang susah bagi aku, the third one is eat before 7. So makan sebelum pukul 7 malam. Yang tu bagi aku susah sikit. Tu masa first phase lah. Lepas tu, bila dah biasa, aku try lah pula main kira kalori intake. Koyor je kan, kata nak kurus. Tapi aku rasa benda tu berhasil. Berhasil lah. Tapi tak nak cerita pasal diet ni, sebab hari ni video ni bukan untuk cerita pasal perjalanan kurus aku. It's more on the way we want to handle heart attack. Tapi yang penting bagi aku is to be healthy. Aku start exercise, workout for the first few months. Exercise special je lah. Orang selalu tanya aku exercise macam mana. Aku cakap main lompat-lompat, buat jumping jack, tabata, crossfit, kadang-kadang select strength, challenge kan. Lepas after 6 months tu, barulah aku beranikan diri untuk aku
start jogging. Okay. Sampai sekarang seronok pula lari-lari kan. Mula-mula start with brisk walk, lepas tu jogging, lepas tu sekarang dah boleh start running lah. It's more on cardiovascular punya cardio exercise lah, boleh kata. Okay, balik bercerita, klien aku ni is a specialist doctor lah, tapi bukan cardio lah, bukan cardiologist lah. Okay, dia start follow aku punya rutin. Macam mana, I'm happy with his progress. Okay, dia pun lost dalam 20 kg kot in about 6 months. Mula dia start diet, lepas tu dia start workout, and now dah start running lah. Sekarang dah masuk pada topik yang aku nak share ni lah. Okay, pasal heart attack. Okay, this doctor kena heart attack last 2 weeks. Kejut juga lah aku kan. Apa yang aku nak cerita ni ialah, apakah tanda-tanda kita kena serang sakit jantung, or in clinical term called heart attack or myocardial infarction. Aku cuba cerita dalam bahasa bukan sebagai ayat-ayat yang selalu keluar daripada mulut seorang doktor. Okay, sebab aku dah kata aku bukan doktor, atau nurse pun bukan. Jauh sekali lah cardiologist kan. So masa aku pergi visit dia, aku tanyalah dia macam-macam soalan. Aku visit pun lepas dia dah kuat sikit lah. Lepas about 1 week after dia kena heart attack tu, dan dia dah balik rumah, dah discharge, baru aku jumpa dia untuk settlekan urusan-urusan claim aku lah, claim dia lah. Jadinya first part aku cerita kat you all semua ni, mula-mula macam mana dia tahu dia kena heart attack. Kalau semua orang nak tahu, dia pun tak tahu dia kena heart attack. Sampailah dia buat ECG, dan doktor and staff dekat emergency department tu, ED tu, terdiam dan bagi tahu dia it is heart attack or MI. Ceritanya dia baru habis workout, buat running on treadmills lah for almost 10 km running lah. Habis tu dia tak, habis lepas dia buat tu, dia tak rasa apa-apa pun. Then dia balik klinik dia, sebab klinik dah tutup, cuma dia ada benda nak buat, settle kan. Dia balik klinik, dan masa kat klinik dia rasa macam gastric. Masa tu, lepas tu aku suruh dia scale down kan, untuk aku lah, from 1 out of 10, macam mana sakit tu. Dia kata waktu mula gastric tu, sakit tu dalam 2/10 kan. Lepas tu, that was about 1 hour after dia habis workout lah, after finish his run. Then dia biar je lah. And lepas tu dia rasa mungkin perut dia masuk angin kot, tak cukup makan. Lepas tu dia ambil protein shake kan, dia ambil protein drink. Lepas dia minum protein tu, dia kata kalau tadi sakit dia tu dalam 2/10. Okay. Then after dia minum tu few minutes, dia sakit tu jadi makin sakit. So about 7 out of 10 dia punya sakit scale dia tu kan. Lepas tu then about 25 minutes later, lepas 20 minit, dia rasa macam nak muntah. And then dia muntah, and the same time dia kata dia tak larat sangat, tak boleh nak nafas, dada dia macam sakit, and tak larat pun nak bangun. Then dia straight call his wife. Okay, wife dia pun kerja dekat hospital yang sama as a doctor juga. Lepas tu datanglah emergency, bawa dia pergi emergency department lah. Apa yang menarik kat sini ialah seorang doktor pun kan tak tahu that was a sign of heart attack. Apatah lagi kita ni, orang-orang biasa ni yang bukan tak belajar pasal medicine, mana lagi tahu kan. So inilah benda yang aku nak cerita hari ni dekat dalam video ni. Okay, kita cerita macam dari segi doktor sikit lah kan. Kalau kurang tepat, please leave a comment and then bagi tahu aku. Sebab as saya cakap yang sebelum ni, aku bukan doktor. So aku cerita based on apa yang aku tanya dekat klien aku tu lah. Okay, myocardial infarction ni atau umumnya dikenali sebagai sakit jantung, berlaku disebabkan kematian sel jantung akibat kitaran darah dalam jantung terganggu. Okay, ikut kata klien aku tu, darah yang beroksigen akan dibekalkan kepada otot jantung. Kalau tak silap, aku ada 4 saluran pembuluh darah tu lah agaknya lah kan. Okay, 2 di bahagian kiri, iaitu di depan dada.
Okay, jantung sebelah kiri kan. Okay, dia dekat sebelah kiri. And then 2 tu dekat bahagian depan, dekat dengan kulit kita, dekat ribs kita tu kan. Lepas tu kebiasaannya, tanda-tanda kalau bahagian ni yang ada block atau ada problem, akan rasa sakit dada yang amat sangat. Macam orang letak tayar lori kat atas dada. Exaggerate lebih pula. Tapi tak apalah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Lepas tu ada juga rasa kebas-kebas kat tangan, especially belah kiri, berpeluh, dan maybe yang rare sikit, dia akan rasa sakit dekat leher dan dekat jaw, dekat rahang, dekat mulut, dekat rahang kita ni. Lepas tu bawa sampai ke kaki semualah. Itu tanda-tanda yang 2 saluran yang belah kiri. Lagi 2, ada di bahagian kanan jantung kita. Dia dah bahagian kanan, lepas tu dia dekat belakang. So tanda dia agak lain sikit lah. Okay, klien aku punya problem ni yang dekat 2 bahagian ni lah. And ikut apa dia cerita, tanda kalau ada blockage atau problem kat bahagian ni, dia punya rasa tu lain sikit compare dengan yang 2 yang tadi tu. Yang ni akan rasa macam kita kena gastrik, perut masuk angin ke macam tu. Lepas tu naik kepada mual, and then rasa macam nak muntah. Dan berpeluh tu samalah macam yang bahagian depan tadi. Klien aku tu kata, dia punya berpeluh macam tak ingat. Lagi teruk peluh dia daripada yang dia lari 10 km sebelum tu. Dia punya peluh tu lah. So itulah tanda-tanda kita kena heart attack. Untuk kes klien aku ni, alhamdulillah, dia kena heart attack tu dekat hospital. And terus dia dibawa pergi emergency department. So total masa dia dari start kena attack sampailah dia siap buat ECG and then buat prosedur yang akan aku cerita di video akan datang, ada lebih kurang dalam 2 jam. So masa tu pun amat kritikal lah. Kalau untuk orang kena heart attack, kita kena tahu simptom and then berapa lama kita perlu ada sampai dekat hospital. So maybe kita akan cerita in next video lah. Jadinya soalan-soalan yang aku nak tahu daripada klien aku, okay, masa aku visit dia, aku dah cakap dah, nanti I nak interview sikit macam mana, apa tanda-tanda, ada soalan-soalan sikit lah berkaitan sakit jantung, heart attack ni. So paling aku nak tahu ialah macam mana kita nak tahu kena heart attack tu. Jawapan dia macam yang aku cerita yang sebelum ni lah. Yang tadi aku cerita kalau 2 yang belah kiri tu rasa macam mana, lepas tu yang 2 salur belah kanan tu rasa macam mana. So kalau nak tahu, macam tu lah rasanya. And soalan kedua, berapa lama kita ada masa daripada first kita kena attack tu untuk kita kena sampai ke hospital. According to jawapan my client tu, dia kata as soon as we can. Tapi ada sometimes orang tak tahu pun dia kena heart attack. So mungkin lepas sehari baru dia pergi hospital. And then bila dah sampai hospital, bila dah lama, benda tu akan jadi lebih teruk. Okay? Dan mungkin prosedur yang akan dilakukan pun berbeza lah dengan bila kita sampai ke hospital and get treatment earlier. So masa tu agak subjektif lah. Tapi nasihat aku, kalau kita dah ada tanda-tanda yang macam aku cerita tu, teruslah pergi ke klinik, ke hospital. Paling best, paling bagus, advisable is go to the hospital directly. Sebab kalau pergi klinik, sometimes klinik ada ECG, tapi ECG hanya boleh melihat je trend benda tu kan. Tapi kalau betul-betul, we have to go to the hospital. Sebab dekat hospital dia punya facilities lagi banyak. And then kalau betul lah dekat ECG tu tunjuk you kena acute MI atau heart attack, doktor akan terus ambil blood test untuk tengok kita punya level ada kat darah tu, dipanggil troponin ke troponin lah kan. Tengok berapa dia punya level. Kalau tinggi maknanya heart attack. And then most of all hospitals, dia ada facilities yang lab yang boleh keluarkan results tu in very short time lah. Within 10 minit dah boleh keluar results tu. And soalan ketiga tu, apakah punca-punca atau risk factor penyebab kita kena sakit jantung ni? Jawapan dia ialah macam kita selalu Google. Kalau kita Google pun, kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, first is your heart, high blood punya ni, tekanan darah.
Kalau semakin tekaran darah tu lagi tinggi, lagi berisiko lah. Okay. Second ataupun hypertension kan dipanggil. Okay. Second is diabetic, sugar level kita. And third is our cholesterol dekat dalam darah kita. So 3 ni berkaitan dengan darah lah, yang kita boleh monitor and kita boleh check lah. Aku nasihatkan kita selalulah pergi buat regular medical check up, at least blood test untuk 3 benda ni. And keempat is about obesity. Okay, obesity pun adalah faktor atau risiko yang boleh memungkinkan kita kena sakit jantung. Sebab itulah alhamdulillah aku nak kurus, aku nak turunkan lagi berat badan untuk aku jadi lebih sihat. And keempat, merokok. Dan paling aku tak sangka sekali, selepas aku jumpa dia baru aku tahu, okay, yang sakit jantung ni pun ada disebabkan oleh keturunan. Aku ingat keturunan ni kencing manis je, mak pun kencing manis, anak pun mungkin ada kencing manis kan, atau kanser, something like that. So sakit jantung ni pun ada disebabkan oleh keturunan. Okay, so aku rasa sampai sini je lah video untuk kali ni. Secara kesimpulannya, apa yang aku share hari ni ialah macam mana kita nak tahu, aku nak korang semua tahu, aku nak share dengan korang semua apakah tanda-tanda kita kena heart attack. Okay, sebab aku takut sangat. Aku memang setiap dah lama dah aku fikir macam mana kena heart attack kan, sakit tu macam mana. So bila ada pengalaman sikit, bila aku dapat sembang dengan orang yang betul-betul kena heart attack, recently baru kena heart attack, so tergerak hati nak share. So hari ni I share about macam mana rasa sakit jantung tu, berapa lama kita perlu, apakah tindakan-tindakan yang kita harus lakukan apabila kita tahu kita ada tanda-tanda tu, and berapa lama kita perlukan untuk sampai ke hospital untuk dapat treatment. Okay, and then the third one yang aku share just now is more on apakah risk factor untuk yang yang ada risiko lah, yang ke arah macam mana kita memungkinkan kita kena sakit jantung tu. So these 3 yang aku dah share dulu. Tapi the next video I'm gonna to share, I love to share macam mana apakah treatment yang kita akan lakukan apabila kita kena sakit jantung, and apa perbezaan. Sakit jantung ni bukan setakat heart attack je. Okay? Ada yang lemah jantung, ada macam yang WAF, tak boleh function completely, 100% functioning. Okay? Ada beberapa jenis sakit jantung nanti aku study dulu, dan aku dapat input dan share dengan korang semua. So sampai sini je. Thanks for watching, and kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah PM tepi ke atau komen. Dan aku harap juga kalau benda ni bermanfaat, please share. Okay, share this video to your circle of friends. Okay, just share, and then kita sama-sama lebih tahu dan lebih sedar, okay, tentang kepentingan menjaga jantung kita. Okay, Assalamualaikum.